Eksploitasi seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan apabila lebih 100,000 alamat protokol internet IP berdaftar di negara ini dikesan membuat perkongsian kandungan lucah membabitkan golongan itu sejak 2017 hingga Ogos lalu. Aplikasi sembang WhatsApp dan WeChat merupakan platform utama media sosial yang paling banyak digunakan dalam eksploitasi seksual membabitkan kanak-kanak dan remaja bawah umur 18 tahun di negara ini. Kira 30% kes seksual di negara ini yang dilaporkan kepada pihak polis sejak 2017 membabitkan penggunaan platform berkenaan. Banyak 322 kes lagi berpunca daripada interaksi dalam aplikasi WeChat, manakala Instagram menjadi punca bagi 158 kes dan 124 lagi melalui penggunaan Facebook. Hari ini kalau kita masuk ke Google Search Engine, kita type perkataan seks ataupun porn. Kita tengok daripada jangka masa 1 bulan, hampir setiap hari lebih daripada 200 orang mencari video seks melalui laman web Google. Kes sebegini sekiranya tidak dibendung dari awal, akan lebih ramai kanak-kanak dan remaja bawah 18 tahun dikuatiri akan dieksploitasi oleh penjenayah cyber pada masa akan datang. Lebih 10% kes rogol yang dilaporkan pada tahun lalu dipercayai berpunca daripada laman sosial dan aplikasi sembang yang membabitkan kanak-kanak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Negara Malaysia kini menuju kejatuhan tamadun. Isu krisis jenayah cyber yang melibatkan seksual dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Pada hari ini kita lebih kerap mendengar tentang isu seks cyber ini berkaitan dengan istilah seks texting ataupun sexting. Apa itu seks texting ini? Ia merupakan komunikasi dua hala ataupun lebih, sama ada berlainan jantina ataupun sama jantina. Seks texting ni mereka akan menghantar mesej-mesej yang berunsurkan lucah menggunakan teks, huruf ataupun gambar yang membawa maksud lucah. Komunikasi ini dilakukan bagi memuaskan nafsu fantasi seks kepada kedua-dua pihak ataupun individu. Dan pada hari ini kita melihat istilah baru iaitu berkaitan dengan seks grooming. Seks grooming ini adalah perbuatan dengan sengaja mendekati ataupun berbaik dengan seseorang iaitu mangsa dengan membina hubungan emosi bertujuan mengurangkan penolakan sebarang perilaku seksual terhadap mangsa. Biasanya seks cyber ataupun seks texting ataupun seks grooming ini melibatkan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja bawah usia 18 tahun. Antara salah laku seks cyber yang secara umumnya kerap berlaku adalah seperti saling menghantar gambar dan isyarat lucah, menghantar teks lucah kepada individu yang menjadi sasaran, mencari kepuasan seks secara fantasi dan bersikap suka menyendiri, serta menghantar mesej secara rambang. Golongan remaja, khususnya yang gemar seks, akan melayari laman sesawang lucah untuk mencari pasangan, gambar atau klip video bagi menghidupkan dunia khayalan lucah mereka. Sekiranya perkara ini berterusan, golongan remaja ini akan cenderung kepada perhubungan seksual sebelum nikah atau menjadi mangsa pemerkosaan. Menurut laporan CyberSafe yang disediakan oleh Cyber Security Malaysia, 94% daripada kanak-kanak di negara ini terdedah kepada pornografi atas talian. Antaranya ialah mereka boleh atau sanggup menghabiskan masa berjam-jam
dengan melakukan perbuatan seks cyber sehingga tidak mahu mencampuri aktiviti keluarga atau membenarkan orang lain menggunakan komputer mahupun telefon bimbit. Masalah berkaitan dengan isu ketagihan seks cyber ini sudah tentu mendatangkan banyak kesan yang negatif dalam kalangan remaja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang lain, misalnya pornografi kanak-kanak, kurang perhubungan sosial, kemurungan, gangguan emosi dan kesan yang paling ketara adalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kini. Isu ketagihan seks cyber juga turut mendatangkan kesan terhadap orang lain, misalnya melibatkan hubungan keluarga, gangguan seksual, bullying cyber dan motivasi belajar. Banyak anak-anak muda kita dan orang tua dah mula menggunakan aplikasi Bigo Live dan beberapa aplikasi yang dinamakan sebagai dating apps. Mula-mula dia rasa malu. Tapi dah lama-lama dia rasakan benda tu dah macam biasalah, janji aku dapat duit. Mak ayah aku tak tahu. Setiap permasalahan pasti ada puncanya. Begitu juga dengan aktiviti seks cyber ini. Terdapat beberapa faktor telah dikenal pasti melalui kajian ini yang menjadi penyebab remaja melibatkan diri dengan aktiviti seks cyber. Hasil kajian mendapati faktor yang paling utama diutarakan oleh informan adalah diri sendiri. Informan menyatakan bahawa faktor diri sendiri adalah yang paling ketara bagi mereka yang melibatkan diri dalam aktiviti seks cyber ini. Ini didapati apabila timbul rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu perkara yang tidak mampu untuk melawan nafsu yang timbul dalam diri sendiri. Mereka ingin mencuba sesuatu yang menyeronokkan dan tiada siapa yang menghalang niat mereka kerana seks cyber berlaku secara senyap dan tidak diketahui oleh sesiapa. Informan juga berpendapat bahawa faktor ini termasuklah memenuhi kepuasan diri sendiri dan melayang nafsu bersama pasangan. Kepuasan melayan nafsu dengan seks cyber ini hanya diketahui oleh diri sendiri dan juga mereka yang menjadi teman seks mereka. Faktor kedua yang diperolehi adalah media massa dan pengaruh rakan sebaya. Media massa merangkumi filem, akhbar dan juga video lucah yang semakin banyak disebarkan kini. Dari segi filem, didapati adegan lucah atau seks juga merupakan faktor melakukan seks cyber kerana perasaan ingin mula timbul atas penontonan babak-babak tersebut. Jika dilihat dari sudut filem ini, sememangnya banyak adegan lucah atau seks yang dipertontonkan kepada khalayak tanpa sebarang tapisan, tidak kira filem Malaysia ataupun Hollywood. Setiap masalah pasti ada strategi untuk menanganinya. Strategi pertama adalah untuk mengelakkan diri daripada bersendirian. Hal ini kerana kebanyakan remaja apabila bersendirian, maka perkara ini akan mendorong mereka untuk melakukan perkara tersebut. Oleh itu, anda digalakkan untuk mengisi masa perkara dengan berfaedah. Sebagai contohnya, mencipta hobi yang bermanfaat seperti memancing ataupun berjoging. Hal ini dapat mengalihkan perhatian anda untuk melakukan aktiviti seks cyber. Anda juga digalakkan untuk lebih bergaul dengan ramai orang untuk mengelakkan diri daripada bersendirian. Banyakkan bersembang dan biasakan diri bercampur gaul dengan ahli keluarga atau rakan-rakan yang sihat. Kecuali waktu tidur. Apabila kita bergaul dengan ahli keluarga ataupun dengan rakan-rakan, kita akan sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Maka kita akan dapat boleh mengurangkan nafsu untuk melakukan perkara tersebut. Seterusnya, strategi yang kedua adalah untuk mendapatkan konsultasi dengan ahli terapi. Anda tidak akan dihakimi atau dimarahi kerana mengalami masalah tersebut. Faktanya, semakin jujur anda dalam menjelaskan detail masalah kepada terapi, semakin besar bantuan yang dapat diberikan kepada anda. Manfaat utama dalam menjalani terapi, anda berpeluang untuk mengatasi rasa sakit dari masa lalu yang mungkin menjadi salah satu faktor utama dalam masalah anda. Tanyakan kepada terapi atau doktor umum apakah ketagihan yang anda alami dan masalah kesihatan. Dalam beberapa kes, rasa ketagihan terhadap seks cyber ini disebabkan oleh jumlah hormon yang tidak seimbang sehingga meningkatkan hasrat seksual anda. Jika anda merasa bahawa keinginan untuk melakukan seks cyber tidak membaik, setelah menjalani pelbagai langkah untuk memulihkan diri, anda mungkin memiliki masalah utama yang dapat didiagnos oleh doktor. Pesanan saya kepada semua remaja di luar sana, terapkan di dalam diri anda pegangan agama, etika dan moral supaya anda tidak terjebak di dalam kancah seks cyber ini.
Ibu bapa juga haruslah memainkan peranan yang penting agar memantau anak-anak anda supaya mereka tidak terjebak juga di dalam seks cyber ini. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Akhir saja daripada kami. Sekian, terima kasih.